Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih lagi dalam bab yang ke-16, yaitu babun ma jaa fi sifati imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambungannya, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma melaporkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah dengan memakai serban berwarna hitam ataupun lilitan kain yang pada kain itu adanya kesan minyak pada rambutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam bab manaqib. Jadi kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah dengan memakai serban yang berwarna hitam ataupun lilitan kain yang mana pada kain itu adanya kesan minyak rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan hadis. Telah berkata pengarang kitab ini, Kutubul Akhtab, Syekhul Hadis Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, di dalam memberi keterangan ataupun ulasan tentang hadis ini. Kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, inilah khutbah yang terakhir, inilah khutbah terakhir sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menaiki mimbar ataupun memberi apa-apa khutbah. Maka khutbah itu menyebut keutamaan dan khutbah itu juga menyebut tentang kelebihan kaum Ansar. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menghebahkan segala kebaikan, segala jasa, dan telah saran sesiapa yang diangkat menjadi amir hendaklah mengambil berat tentang keperluan kaum Ansar. Waktu itu baginda sallallahu alaihi wasallam menanggung sakit kepala yang kuat. Mungkin sebab itu beliau telah mengikat sehelai kain di kepalanya. Oleh kerana rambut baginda sallallahu alaihi wasallam itu sering dibubuh minyak, mungkin akibat daripada minyak itu kain itu telah berminyak. Baginda sallallahu alaihi wasallam gemar memakai serban yang berwarna hitam, telah pun termaklum. Para ulama berkata serban berwarna hitam itu ada dua makna. Memakai serban berwarna hitam ini ada dua makna dia. Jadi sebahagian mufassirin, sebahagian daripada pentafsir hadis telah menafsirkan sebagai kain serban yang memang berwarna hitam. Dan sebahagian mufassirin mengatakan kain yang terkena kesan minyak sehingga telah berubah menjadi warna gelap. Maka kedua-duanya itu betul kerana maknanya boleh diterima. Ibnu Ghazal rahmatullah alaih, salah seorang perawi hadis, ialah dari keturunan Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu. Sayyidina Hanzalah radhiyallahu an telah digelar dengan gelaran Ghasilul Malaikah, iaitu orang yang telah dimandikan oleh malaikat. Jadi Hanzalah ni ada satu sahabat. Kalau kita baca dalam Hikayatul Sahabah, kisah para sahabat,
Hanzalah ni dalam peperangan Uhud, besok nak perang Uhud, dia nikah malam tu. Dia bernikah malam sebelum peperangan Uhud. Besok pagi nak perang Uhud, dia baru nikah. Jadi malam pertama, mana dia baru kahwin, dia telah mendatangi isteri dia. Dia telah jima isteri dia. Ketika selesai berhubung dengan isteri dia, tidak sempat mandi wajib. Dia bukan tak nak mandi, dia dah selesai, tiba-tiba dia telah mendengar seruan jihad untuk peperangan Uhud. Jadi dia tak sempat mandi ghusl, dia telah keluar, sehingga dia telah terlibat di dalam peperangan Uhud. Maka Hanzalah ini dalam peperangan Uhud dia telah syahid. Kemudian Nabi SAW ketika dikumpulkan jenazah syuhada Uhud, Nabi dapati basah Hanzalah ni. Basah dia macam orang tuang air. Daripada hujung rambut dia basah, badan dia, baju dia sampai kaki dia. Jadi Nabi telah gelar dia Ghasilul Malaikah. Nabi telah dapat menyaksikan para malaikat ketika syahidnya Hanzalah, ketika nak dibawa roh dia. Malaikat telah memandikan Hanzalah. Hanzalah telah dia mandi hadas, tapi malaikat mandikan tu dia. Kemuliaan dia. Jadi sehingga Hanzalah telah diberi gelaran Ghasilul Malaikah. Jadi orang yang dimandikan oleh malaikat. Masa kisahnya aneh dan kisahnya itu mencabar akal. Itu pasal dalam kisah sahabat, bukan semua kisah kita boleh pakai akal. Agama ini dia ada dalil. Dia ada dalil akli, dalil akal. Dia ada dalil nakli, dalil Quran. Dia ada dalil yang kita boleh proses. Ada dalil kita tak boleh proses. Bukan semua benda dalam agama ni kena pakai otak. Ada perkara cannot brain. Tahu? Cannot brain. Tak boleh pakai otak. Sebagai contoh, satu orang ambil wudu. Ketika satu orang nak dirikan salat, Allah perintahkan kita ada wudu. Kita mesti ada wudu. Antara maksiat kabirah, dosa besar, satu orang yang semayang tanpa wudu, sengaja, dosa besar. Saja tak ambil wudu. Kalau terlupa tu, dia ada kemaafan. Allah terlupa pula. Tadi rasa macam ada wudu, tapi terkentut, tak terlupa. Itu diberi kemaafan. Tapi bila dah teringat, kena semayang balik. Jadi hukum solat ni, sebelum solat mesti ada wudu. Jadi bila wudu, dia ada syarat-syarat sah wudu, perkara-perkara sunat dalam wudu, dan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Apa benda yang batalkan wudu? Salah satu daripada perkara yang membatalkan wudu adalah keluar angin daripada dubur. Kentutlah. Sama ada kentut itu berbunyi atau tidak berbunyi. Sama ada kentut itu memiliki bau ataupun tidak. Kita tahu angin keluar, hukum dia batal lah. Batal wudu kita. Semua imam fuqaha mazhab kata batal. Dia tak ada Syafi'i kata batal, Hanafi kata kentut tak batal, tak ada. Itu tak tahu mana punya pandangan. Semua fuqaha kata apa? Kentut batal. Semua fuqaha kata kentut batal. Jadi bila dah terkentut, angin tu keluar daripada arah dubur. Kalau kita pakai akal, cuci punggung aja lah. Kalau kita pakai akal, pergi masuk cuci
ambil air, cuci punggung aja lah. Tetapi agama bukan macam tu. Jadi bila batal wudu itu diambil semula, iaitu ikut rukun wudu. Ambil balik wudu, cuci tangan, komo-komo, masuk air dalam hidung, sapu muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, cuci kaki. Sedangkan angin keluar dekat perut. Jadi agama ni bukan semua pakai akal. Kalau pakai akal, kalau semua kita nak kena pakai akal, memang tak adalah soalan di kuburan, tak adalah alam barzah ni. Sebab mata tak nampak. Kita kata mana ada alam barzah? Tak ada alam barzah. Mana ada malaikat, mana ada jin? Tak nampak. Nah, tak nampak jin. Jadi bukan semua kita pakai akal. Ada bab akal boleh proses. Ada bab dalam agama dia pakai iman, dia pakai keyakinan, dia pakai iman. Beriman dengan kerasulan dan kewibawaan Nabi sallallahu, kewibawaan para anbiya. Semua nabi-nabi yang Allah utus mesti kita kena meyakini. Beriman dengan nabi itu bukan setakat nabi, kewibawaan dia. Jadi para sahabat beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iman yang hakul yakin. Sahabat dia bukan nak tengok baru beriman, tak. Dia hakul yakin. Dia dengan hak. Sama ada sahabat tengok syurga atau tak tengok syurga, dia beriman. Dia beriman. Jadi balik dalam peperangan Uhud ni, maka kisah ini, kisah Hanzalah dimandi oleh para malaikat ni, Nabi beritahu dengan sahabat, aku menyaksikan sekumpulan para malaikat memandikan Hanzalah. Sebab Hanzalah ni hadas besar. Maka kisahnya itu aneh dan telah mencabar akal ini. Ketika Hanzalah itu disuruh untuk berperang dalam peperangan Uhud, beliau baru bernikah. Nampak? Beliau baru nikah dan sedang bersatu dengan isteri dia. Dia sedang bersama isteri dia. Dia baru kahwin. Dia pengantin baru. Bini dia halal. Dia baru mengambil keseronokan daripada isteri dia sebagai suami isteri ini. Maka tiba-tiba dia telah mendengar seruan jihad. Beliau, ini Hanzalah, lantas bangun, terus pergi tanpa sempat mandi junub dan mengejar tentera muslimin yang telah bergerak ke medan perang. Dah tertinggal rupanya Hanzalah ni. Hanzalah tercicir. Jadi dia cepat-cepat, tak sempat mandi, cepat-cepat gerak, ambil kuda, dah gerak dah. Beliau, yakni Hanzalah itu, kemudiannya syahid di dalam peperangan Uhud. Oleh kerana jenazah para syuhada tidak perlu dimandikan. Oleh kerana jenazah para syuhada yang mati syahid tidak wajib dimandikan, tidak perlu dimandikan, maka dia juga tidak dimandikan. Jadi orang mati dalam peperangan Uhud, meninggal syahid dalam peperangan Uhud, tak wajib mandi. Tak ada kain kafan, dia dikafankan dengan baju perang dia. Kalau dia pakai baju besi, biasa baju besi itu dibuka. Tapi kalau dia pakai jubah, dia akan ditanam dengan jubah dia. Berdarah-darah lah tanam. Tak ada mandi wajib, tak ada mandi jenazah, tak ada buka jubah dia, tak ada kafan. Sebab apa? Itu kemuliaan yang Allah bagi kepada para syuhada. Maka oleh kerana jenazah syuhada itu tidak perlu dimandikan, maka dia juga tidak dimandikan. Jadi tak mandilah. Sedangkan dia sedang dalam keadaan hadas. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam kemudiannya telah melihat sekumpulan para malaikat turun daripada langit dan memandikan jenazah Hanzalah. Nabi tengok. Nabi tengok sekumpulan para malaikat turun, tatanazzalu alaihimul malaikah. Nabi lihat sekumpulan maksudnya ramai lah. Ramai malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah.
turun sekumpulan para malaikat memandikan jenazah Hanzalah ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat merasa takjub. Bohot takjub dia bohot takjub Nabi sangat takjub melihat sekumpulan malaikat turun dan memandikan Hanzalah ini. Baginda merasa takjub, dan sekembalinya baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Tayyib, Nabi telah menceritakan khabar itu. Kemudian isteri Hanzalah telah dipanggil. Panggil isteri Hanzalah yang baru kahwin ni. Akhirnya isteri Hanzalah telah menceritakan kisah yang sebenarnya di dalam rumah tangga itu. Dia telah cerita dengan Nabi apa yang berlaku. Ini hal rumah tangga, hal laki bini ini biasanya sulit. Dia sulit. Dia private and confidential. Itu pasal dalam hidup rumah tangga ni, hal dalam rumah tangga jangan beritahu orang. Apatah lagi sibuk dengan telefon ni. Sibuk beritahu apa kita buat dengan bini kita, dengan anak kita dalam telefon ni. Kita nak ke satu dunia tahu apa kita buat, tak boleh. Hal isteri kita, dia sulit. Hal rumah tangga kita, apa kita buat. Itu sebab kita hidup ni tuan-tuan, orang tak boleh tahu terlalu banyak tentang peribadi kita. Rahsia peribadi kita ni tak boleh tahu. Kita meniaga dengan orang, kita ada business partner. Business partner kita tak perlu tahu kita punya hal dalaman rumah tangga kita. Dia ada adab dia. Ini apa saja kita buat, kita nak beritahu orang. Mana kita bawa bini kita pergi pun kita nak beritahu orang. Untuk apa? Untuk apa? Untuk satu dunia tahu. Ada beberapa perkara, kata ulama fuqaha, yang kita tak boleh beritahu orang. Pertama, harta kita. Harta kita, berapa banyak duit kita ada, berapa banyak harta, itu sulit. Kita tak boleh beritahu orang. Itu sebab hari ni kita tengok bila orang minta declare asset, orang tak suka. Sebab harta. Yang kedua, safar. Kita tak boleh suka beritahu orang, satu orang, semua orang, hari ni besok 3 hari saya nak pergi Penang. Apa musibah dia? Musibah dia orang tahu kita tak ada rumah. Orang tahu ni Haji Muhammad, dia satu keluarga pergi Penang. Satu keluarga tak ada kat rumah. Satu keluarga tak ada rumah. Kan? Jadi peluang untuk masuk rumah dia cerah lah. Orang nak ceroboh rumah ni, dia 3 hari tak ada. Urusan ahli keluarga kita. Jadi kita kena hati-hati. Sebab isteri kita, dia aurat, dia maruah kita. Kita pun kena pesan dengan isteri kita. You tak payah beritahu orang apa you buat. Ni Kang pergi mana pun kita beritahu. Kita pergi sini pun kita beritahu. Sampai hari ni dia dah jadi satu trend. Tawaf di Kaabah pun kita nak beritahu orang. Lama-lama tawaf kita pun dah sengit dah. Kan? Lama-lama apa saja kita nak buat hari ni kita mesti mau rekod. Untuk apa? Untuk supaya orang subscribe kita. Kita pergi kubur, kita ziarah kubur mak bapak kita, pun kita nak ambil satu video, kita nak menangis depan kubur tu. Untuk apa? Untuk apa? Kita bohong. Dia pergi kubur bapak dia, dia letak satu telefon sini. Lepas tu dia pura-pura nangis. Chut bota hai.
Bohong. Dia penuh dengan pembohongan. Ahli kubur pun, bapak dia dalam kubur tu, tak apa main kerja kau buat ni. Bapak pun kau jadikan konten kau. Bapak dah mati. Jadi kita ni sekarang ni, kalau kita tak kawal diri kita, kita akan jadi satu kaum yang sakit. We are sickening. We are sick. Kita sakit. Kita satu kaum yang sakit. Tahu? Semua kita nak beritahu. Kita makan apa pun kita beritahu. Antara benda yang Nabi larang dalam agama ni, apabila satu orang bawa satu makanan, balik ke rumah, kalau makanan itu makanan yang memiliki bau, kita bawa satu makanan tapi makanan tu ada bau, kalaulah bau itu terhidu oleh jiran kita, itu menjadi hak kita untuk bagi sedikit daripada makanan tu pada dia. Jangan main-main. Kita bawa makan berbau ni. Saya nak masuk bab durian tu, nanti saya masuk. Kita bawa makanan, saya sebut makanan yang memiliki bau yang kuat. Kita pula duduk rumah teres, pagar kita dengan pagar orang sebelah tu memang sebelah-sebelah. Melainkan kalau rumah kita ni banglo harga 700-800 ribu, jarak satu rumah dengan satu rumah tu 200 meter. Tapi kita duduk rumah flat, kita duduk rumah teres satu tingkat atau dua tingkat, kita bawa makanan yang memiliki bau, terbau orang sebelah tu. Nabi sebut menjadi tanggungjawab kita untuk beri sebahagian daripada untuk dia makan. Jangan main-main. Tapi hari ini kita makan, kita ambil gambar makan. Kita makan, kita ambil gambar makan. Ini pun satu penyakit. Kita ambil gambar makan, kemudian kita blast makan tu. Kita blast. Bila kita blast makan tu, menjadi tanggungjawab kita untuk bagi makan pada semua orang yang tengok makan tu. Melainkan kalau kita pergi makan, contoh kita pergi makan chai chapati, kita hanya ambil signboard dia, chai chapati, okey. Tapi kita pergi ambil Kashmiri biryani gam, melainkan kalau kita hantar gambar tu kepada dalam grup adik-beradik kita, kita pun kata abang tengah bawa 8 bungkus. Dalam grup tu ada 8 orang adik-beradik kita, campur kita 9. Kita pun tembak dalam grup adik-beradik, siblings, Kashmiri gam, kita tembak, lepas tu kita beritahu, insya-Allah abang tengah bawa 8 bungkus ni, abang dah makan, abang bawa 8, itu okey. Tapi kita tembak, kita nak apa? Kita nak orang tu hantar gambar air mata, emoji air mata. Kita berdosa. Kita berdosa. Kita bawa durian, kita bawa durian balik, kita beli KFC, kita beli KFC, bawa bag KFC tu, Kentucky Fried Chicken, turun daripada kita. Jiran kita anak 5-6 orang, umur 7 tahun 8 tahun, dia pegang pintu pagar tu. Rumah kita dengan dia pagar yang lembik tu.
Dia pun pegang pintu pagar tu, dia tengok kita bawa KFC. Menjadi hak kita untuk keluarkan sikit daripada ayam tu, dah bagi dia seorang seketul. Yang main-main tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa kita halus, kita banyak semayang, kita banyak zikir, kita sangkut dekat sini. Hati dia luka. Budak tu hati dia luka. Satu orang telah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling Allah Taala suka?" Satu orang tanya Nabi, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling Allah cintai?" Dalam hadis tu Nabi tak jawab banyak semayang. Semayang kena semayang. Nabi tak kata bitilawatil Quran. Quran kena baca, tapi Nabi tak sebut banyak baca Quran. Fi salatul tahajud, hebat, tapi Nabi tak sebut tahajud. As-saumi Ramadan, hebat, tapi Nabi tak sebut saum. Baitul al-hajj baitul haram, menunaikan haji di Baitul Haram besar, Hajjul Akbar, tapi Nabi tak sebut haji. Nabi kata amalan yang paling Allah Ta'ala cintai adalah amalan apabila engkau dapat memasukkan satu perasaan gembira dalam hati satu orang mukmin. Kau gembirakan satu orang mukmin. Engkau bagi satu ketul ayam KFC pada satu budak yang duduk pegang pintu pagar rumah kau tu. Dia dapat satu ketul, engkau telah memasukkan kegembiraan dalam hati dia. Ataupun kata Nabi, engkau lunaskan hutang dia. Dia berhutang, dia tak boleh bebaskan diri dia daripada hutang, engkau tolong dia. Kau banyak duit, kau tanya dia, apa masalah kau ni? Saya hutang lah bang, hutang saya 5,000. Alung hari-hari datang rumah, saya pun tak tahu macam mana bang. Kita ada kemampuan, berapa? 5,000, aku bayar untuk kau. Aku bebaskan engkau daripada hutang itu. Nabi sebut sama ada kau memasukkan kegembiraan dalam hati dia atau kau melunaskan hutang dia, kata Nabi. Lunaskan hutang orang yang kita tahu dia memang tak boleh bayar memang. Ataupun kau naikkan satu orang tak pernah pergi haji, engkau naikkan haji untuk dia. Abdullah ibnu Mubarak rahmatullah alaih, Abdullah ibnu Mubarak, Maulana Zakaria rahmatullah alaih, dalam kitab Fadail Hajj, dia bawa kisah Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak ketika menunaikan fardu haji, dia bawa 300 dinar. 300 dinar. Sekarang Malaysia 1 dinar berapa? 1 dinar berapa sekarang? 1,200. Dia buat haji, dia bawa 300 dinar, half a million. Mana ada orang buat haji buat 1,5 juta? Dia buat haji, dia bawa 1,5 juta. Ketika dia menunaikan fardu haji, ketika dia dalam safar menunaikan haji, dia telah transit, dia telah berhenti di kota Kufah. Dia berhenti dekat Kufah. Dia zaman Abdullah ibn Mubarak ni, dia naik unta. Jadi bila dalam perjalanan, dia haji dia berbulan lah, sebab dia naik unta. Jadi bila dia berhenti di Kufah, dia bermalam di Kufah. Ketika dia di Kufah, dia berkeinginan untuk beli seekor unta yang baru. Jadi dia tanya, mana pasar unta ni? Satu orang telah tunjuk dia satu pasar tempat jual unta. Jadi dia pergi ke pasar tu nak beli unta baru. Mana dia nak beli satu Velfire baru lah. Satu Velfire baru dia nak beli, kereta baru dia nak beli, pasal dia nak gunakan kenderaan tu nak pergi haji. Dia ada duit, dia ada kemampuan, dia ada harta. Ketika dia berjalan untuk pergi mendapatkan unta itu, tiba-tiba dia lihat ada satu perempuan tua. Perempuan tua ni
dia tengok perempuan tu ni macam gelisah. Perempuan tu ni macam gelisah, dia macam tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Dia tengok macam nak tengok line clear ke tak clear. Dia tengok perempuan ni gelisah. Dia kata, apa pasal perempuan ni? Dia perhatikan perempuan ni, tiba-tiba bila dia tengok keadaan tenang, perempuan tu telah pergi dan duduk di sisi satu ekor bangkai. Dalam riwayat itu menyebut bangkai itu bangkai itik. Khalid? Bangkai itik. Itik Arab lah. Jadi itik itu memiliki bulu, dan itik itu telah mati. Dia jadi bangkai, dia tak sembelih, mati. Jadi perempuan ni ambil bangkai itik ni, dia cabut apa? Dia bersihkan. Jadi Abdullah ibnu Mubarak rahmatullah alaih bila tengok, Abdullah pergi kat perempuan ni. Abdullah kata, wahai makcik, wahai puan, puan buat apa? Puan buat apa ni? Perempuan tu tak jawab. Perempuan tu tak jawab. Perempuan tu diam. Abdullah ibnu Mubarak tak puas hati lagi. Abdullah tanya lagi. Abdullah kata, makcik, saya tanya makcik ni, makcik buat apa? Perempuan tu tak jawab. Dia cabut bulu apa? Bulu itik. Thalatha umrah, sampai 3 kali. Bila kali ketiga Abdullah ibnu Mubarak tanya perempuan ni, makcik buat apa? Tiba-tiba muka perempuan tu jadi marah. Perempuan tu kata, janganlah engkau mengambil tahu sesuatu perkara yang tak ada urusan dengan kau. Kau jangan sibuk. Don't busybody. Dia kata, kau jangan ambil tahu satu perkara yang tak ada kaitan dengan kau. Perempuan ni jawab dengan Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak kata, makcik, memang saya tak nak ambil tahu, tapi benda yang makcik nak buat ni, ini bangkai. Dia kata, wahai tuan. Kemudian Ibnu Mubarak kata, puan tahu tak saya siapa? Saya Abdullah ibnu Mubarak. Orang di zaman tu tahu nama Abdullah ibnu Mubarak, tapi tak tahu orangnya. Nama tu dia tahu, tapi orangnya dia tak tahu. Dia bukan boleh ambil gambar share. Stop share. Inilah Abdullah ibnu Mubarak. Dia tak tahu. Bila Abdullah ibnu Mubarak beritahu dia, terperanjat perempuan tu. Perempuan tu kata, wahai ya Abdullah. Dia kata, wahai Abdullah, wallahi demi Allah, kalaulah engkau tak beritahu aku engkau Abdullah ibnu Mubarak, nescaya aku takkan cerita pada engkau. Dan untuk pengetahuan kau, aku adalah syarifah, aku adalah ahlul bait, aku keturunan Nabi. Perempuan ni kata, aku ahlul bait, aku syarifah. Dia kata, ya Abdullah. Abdullah kata, puan, ini bangkai. Dia kata, wahai Abdullah, bangkai ini haram untuk engkau, tapi halal untuk aku. Wahai Abdullah, bangkai ini haram untuk engkau, tapi halal untuk aku. Jadi Abdullah kata, macam mana halal untuk aku, haram untuk aku, halal untuk engkau? Dia kata, ya Abdullah, aku ni, suami aku dah 4 bulan mati. Suami aku dah 4 bulan mati dah. Dan aku memiliki 7 orang anak perempuan. Bukan seorang, 7 orang anak perempuan. Dan masuk hari ni, sudah 4 hari api tidak dinyalakan dalam rumah kami. Maknanya tak ada benda nak masak dan nak makan tu tak ada. Api tak menyala. Maksudnya tak ada dapur nak masak tu, api tak menyala sebab tak ada benda nak bakar. Dah masuk hari keempat,
kami sudah berada di pinggir kebuluran. Pada waktu ini ya Abdullah, bangkai ini halal untuk kami, haram untuk engkau. Menangis Abdullah ibnu Mubarak. Terus Abdullah ibnu Mubarak seluk tangan dia. Dalam uncang ada 300 dinar, half a million. Abdullah kata, wahai Syarifah, hulurkan tanganmu. Abdullah ambil uncang tu, dia letak atas tangan perempuan tu. Celuk. Celuk. Gunakanlah ini untuk menyelesaikan keperluan kau. Perempuan dia kata, ya Abdullah, semoga Allah merahmati engkau. Kau akan ambil hak engkau di hadapan Allah. Wahai Abdullah, kau akan ambil hak engkau depan Allah besok. Perempuan tu pun bangun. Abdullah pun balik. Bila balik kepada jemaah dia, dia ada jemaah dia. Bila dia balik kepada jemaah dia, tiba-tiba dia beritahu, dia kata tak jadi pergi haji. Abdullah kata apa? Dia bisik kat kawan dia, dia kata aku balik lah. Tak jadi pergi haji. Abdullah telah balik. Jemaah Abdullah telah bergerak menunaikan fardu haji. Abdullah balik. Abdullah seorang balik. Apabila dia balik ke tempat dia, orang pun pergi buat haji. Habis musim haji, orang pun balik. Ketika orang balik haji, sampai depan, bila jemaah Abdullah ni sampai ke kampung dia, orang kampung sambut orang balik haji. Orang kata, mabrur, haji yang mabrur. Orang kampung jerit, haji yang mabrur, haji yang mabrur. Orang kampung peluk orang yang balik haji ni, jemaah-jemaah balik haji yang peluk. Abdullah dekat rumah, sehingga orang balik haji pun pergi jumpa Abdullah. Mereka pun peluk Abdullah, wahai Abdullah, haji yang mabrur, haji yang mabrur. Abdullah kata, haji yang mabrur apa? Yang pergi haji tu korang. Dalam hati dia, Abdullah kata, dalam hati aku, mereka datang peluk aku, alhamdulillah wahai Abdullah, Allah telah terima haji kita, haji yang makbul, haji yang mabrur. Abdullah kata, bohong, muskil. Aku muskil, aku tak pergi haji. Dia orang balik peluk aku, kata haji yang makbul, haji yang mabrur, Allah telah terima haji kita. Haji kita. Akhirnya benda itu bermain dalam kepala Abdullah. Abdullah kata, ku diam sehinggalah waktu isyak. Lepas semayang isyak, aku semayang witir, kata Abdullah. Lepas witir, di dalam zikirku, aku telah tertidur. Maka di dalam tidurku, aku telah bermimpi didatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum dia mimpi itu, salah seorang daripada jemaah haji yang datang ziarah dia beritahu dia, wahai Abdullah, ini benda yang Abdullah confuse. Dia kata, wahai Abdullah, ingat tak masa kita minum teh dekat depan tu? Ingat tak masa kita makan dekat depan Masjidil Haram? Ingat tak masa kita makan roti dekat Masjidil Nabawi? Abdullah kata, bila aku pergi Mekah? Bila aku pergi Masjidil Nabawi? Dalam hatiku, kata Abdullah. Jadi bila malam itu ketika dia tidur, dia kata, aku telah bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpiku Nabi telah datang. Nabi kata, ya gulam, wahai anakku, kata Nabi, Allah telah menerima hajimu. Allah telah menerima hajimu. Dan aku berkata, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, aku tidak pun menunaikan haji. Nabi kata, wahai Abdullah, terima kasih kerana engkau telah menyempurnakan hajat zuriat keturunanku. Kerana engkau telah menyempurnakan hajat zuriat keturunanku, aku telah berdoa kepada Allah dengan doa khususiat.
Kata Maulana Zakaria dalam kitab tu, aku telah berdoa kepada Allah dengan doa khususnya, iaitu aku telah mohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menerima Haji Abdullah ibnu Mubarak setiap tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menerima doaku. Allah telah mengutus satu malaikat mirip mukanya Abdullah ibnu Mubarak. Setiap tahun malaikat mirip Mubarak akan menunaikan ibadat haji. Setiap tahun Nabi sebut Yaumal Qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi sampai hari ini dan sampai hari kiamat, setiap tahun musim haji akan ada satu orang muka dia Abdullah ibnu Mubarak. Dia malaikat, dia menyerupai wajah Abdullah ibnu Mubarak. Dia buat haji khusus untuk Abdullah ibnu Mubarak. Dan Nabi beritahu dalam mimpi itu, Nabi kata, wahai Abdullah, selepas pada ini kalau kau tak nak buat haji pun tak apa. Sebab setiap tahun Allah mengutus satu malaikat mirip muka kau untuk menunaikan haji untuk kau. Itu doa khususiat aku. Nak bagi tahu kat tuan-tuan, Abdullah ibnu Mubarak memasukkan kegembiraan dalam hati satu perempuan yang dia pada awal tidak mengetahui perempuan tu ahlul bait. Itu sebab kata amalan yang paling tinggi, yang paling dicintai Allah, amalan memasukkan kegembiraan dalam hati satu orang mukmin. Ataupun kau lunaskan hutang dia, ataupun kau ringankan beban dia, ataupun kau naikkan haji untuk dia, ataupun kau binakan satu rumah untuk dia, ataupun kau belikan satu kenderaan untuk dia. Apalah kita ni. Jadi kita pun ambil gambar, sedap makan, kita tunjuk dekat orang, kemudian kita pun pergi. Jadi kita satu kaum yang sakit, dan kita harap Allah Ta'ala bagi kita ganjaran yang besar. Akhirnya syaitan telah tipu kita. Syaitan telah konspirator. Dia konspirasi kita. Dia telah perangkap kita, sehingga kita telah buat satu perkara yang kita rasa itu agama. Syaitan kata itu agama, tapi sebenarnya di sisi Allah Ta'ala itu bukan agama. Jadi agama ini adalah pengorbanan, dia penderitaan, dia penuh dengan susah dan payah. Itu sebab Allah jadikan syarat untuk masuk syurga itu, syarat dia susah payah. Allah hiaskan syurga, Allah letak syarat dia. Syurga tak senang masuk. Di syurga ni bukan datang seminggu sekali semayang boleh masuk, belum. Seminggu sekali datang berasa boleh masuk syurga, belum tentu. Hari-hari datang semayang masuk syurga pun belum tentu. Jadi hati-hati. Jadi saya pesan dekat diri saya dan tuan-tuan, berhati-hatilah kita semua ni dalam melalui kehidupan ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kefahaman. Jadi berakhirlah bab yang ke-16 berkenaan dengan fi imamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu bab yang datang untuk menyatakan tentang serban yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah minggu depan kita akan masuk bab yang ke-17, iaitu bab yang datang untuk menyatakan izar ataupun kain ataupun sarung yang dimiliki, yang dipakai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah saya berhenti dekat ni dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala zaina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim wa taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.